بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata dia, ya ayyuhan nas, innakum taqra'una hadhihi al-ayah, يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منهم، أو كما قال. Hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasai. Seorang sahabat rapat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata, kata dia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum taqra'una hadhihi al-ayah, sesungguhnya kamu ada membaca ayat ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu hari dia mengingatkan sahabat-sahabat lain. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai manusia, hampa semua biasa baca ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Shadaqallahul azim. Ayat 105 surah Al-Maidah. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kamu sendiri. Menjadi tanggungjawab kamu menjaga diri kamu sendiri. Tuhan kata, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Jika kamu sudah dapat hidayah, maka golongan sesat tidak akan dapat memudaratkan kamu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia mengingatkan sahabat-sahabat lain. Dia ingatkan sahabat-sahabat lain dengan sepotong ayat, iaitu ayat 105 daripada surah Al-Maidah. Allah sebut dalam ayat tu yang pertama sekali, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu masing-masing. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tahu manusia dia suka jaga orang lain, diri dia sendiri dia tak jaga. Ini manusia. Tuhan dia buat manusia, maka dia tahu PL perangai manusia. Manusia ni hal orang dia cukup ambil berat. Apa orang tu buat, apa ada dalam rumah kawan tu, semua dia ambil tahu. Diri sendiri dia lupa.
Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia menarik perhatian semua sahabat ni supaya ingat balik Tuhan kata apa. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, alaikum anfusakum, ke atas kamu menjaga diri kamu sendiri. Diri sendiri jaga dulu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tak usah takut orang-orang yang sesat memudaratkan kamu, kerana mereka tak akan boleh memudaratkan kamu apabila kamu sudah dapat hidayah Allah. Kalau kita jaga diri kita, kita perbetul diri kita, kita pastikan kita ikut jalan agama, tak takutlah. Tak ada siapa boleh bagi kita jadi gelong. Tapi kalau kita sendiri tak jaga diri kita, kita duk jaga orang, bila-bila masa kita boleh digelongkan oleh orang-orang yang sesat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian dia kata, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, inna nas idza ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw shaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun begitu, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala pesan suruh kita semua jaga diri masing-masing, walaupun Tuhan pesan macam tu, tapi aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, sesungguhnya manusia idza ra'aw zalim, apabila dia tengok zalim berlaku depan mata dia, falam ya'khudhu ala yadayhi, dia tak ambil tindakan. Kerana apa? Kerana dia pegang ayat tadi. Ayat Tuhan kata jaga diri masing-masing, maka dia jaga diri dia, apa nak jadi depan dia, jadi. Nabi kata, sesungguhnya manusia idza ra'aw zalim, apabila dia melihat zalim berlaku depan dia, falam ya'khudhu ala yadayhi, dia tak ambil tindakan. Aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hampir-hampirlah Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azab dia ke atas semua manusia. Hadis itu diriwayatkan dengan isnad yang sahih. Maksud hadis ni ialah, tuan-tuan, Islam ni agama yang orang lah kata equilibrium. Dia kata equilibrium, maksudnya dia balance. Islam satu agama yang balance. Dia bukan nak ambil berat masalah orang saja, siapa zalim, siapa jahat, siapa apa, bukan tu saja, tapi Islam juga jaga diri masing-masing. Maka Islam suruh kita jaga diri masing-masing dalam masa yang sama. Kalau orang buat tak betul, buat benda zalim, buat benda mungkar depan kita, kita kena cegah. Maka ini orang Islam yang sebenar-benarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Zaid, yakni Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yu'ta birrajul يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقناب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه أو كما قال. حديث صحيح متفق عليه. Daripada Zaid, daripada Usamah bin Zaid bin Harithah, dua-dua ni
Usamah pun anak angkat Nabi, pak dia Zaid bin Harisah pun anak angkat Nabi. Dua-dua sekali Nabi ambil buat bagi jadi anak angkat Nabi. Dua-dua ni disebut sebagai hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagai buah hati, pengarang jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Usamah bin Zaid, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Usamah kata, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, yu'ta birrajul yaumal qiyamah. Hari kiamat esok dibawa mai, diheret mai satu orang laki-laki. Fayulqa finnar, tiba-tiba dia dihumban ke neraka. Satu fenomena berlaku di hari kiamat. Sewaktu semua orang dah ada di hari kiamat esok ni, tiba-tiba duk tak duduk, nampak satu orang laki-laki diheret mai. Semua mata duk tengok ke dia. Fayulqa finnar, tiba-tiba dia dicampakkan ke neraka. Fatandaliqu aqnabu batni, merambuk keluar segala urat perut dia. Satu keadaan berlaku di hari kiamat, tengah orang duduk elok-elok, tiba-tiba diheret mai satu orang laki-laki, duduk tak duduk, umban dia ke neraka, masuk dalam neraka, berambuk keluar segala usus perut dia. Fayaduru biha kama yadurul himar firraha, berputar-putar dia di dalam neraka tu macam mana himar duk putar penggiling ni. Orang Arab dulu tak ada mesin, tak ada apa, nak makan roti, ambil gandum, bubuh dalam pengisap tu, haduk pusing kisap tu, himar. Dia pernah tengok orang dulu nak buat tepung, ada batu 2 biji, atas kecil, bawah besar, ada lubang, dia duk bubuh beras ada tu, bubuh ayam, kemudian dia kisap, duk keluar main. Budak-budak lah tak tahu dah apa benda, dia kata 5 tahun lagi masuk muzium duk pengisap tu. Zaman orang Arab dulu pengisap tu besar, guna himar duk kisap tu, pasal semua makan roti, maka nak kena kisap bagi banyak tepung. Nabi buat perumpamaan ni, kawan laki-laki hak duduk tak duduk, orang heret mai tengah-tengah orang semua, lempak masuk ke dalam neraka, terborai urat perut semua keluar bercamuk ni. Dia ni masuk neraka, duk berpusing dalam neraka, duk berputar dalam neraka macam mana pengisap tepung tu duk pusing. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, ahli neraka semua pakat berimpun tengok apalah dia ni, apa hal dengan dia ni teruk pada kita ni. Fayaqulun, maka berkata ahli neraka, ya fulan malak. Ahli neraka ni pergi tengok, Allahu akbar, apa hal dia ni, apa salah dia ni sampai macam ni punya teruk Tuhan balas dekat dia. Heret mai, kemudian humban masuk dalam neraka, merambung keluar urat perut, berpusing-pusing dalam neraka. Apa hal dia ni, apa salah dia sampai macam ni punya kena. Maka berkata ahli neraka, ya fulan, mereka kata, malak, apa hal dengan kamu ni? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Ahli neraka tengok-tengok, mereka kata, dia ni ustaz. Alam takun ta'muru bil ma'ruf, dulu masa atas dunia dulu bukankah hang duk ajak kami buat ma'ruf? Dulu bukan hang kami ceramah maulud Nabi? Allah, macam tu. Wa tanha 'anil munkar, bukankah kamu dulu mai duk mengajak kami semua, duk bagi tahu, duk cegah daripada buat mungkar? Bukan kamu kah dulu? Biasa mai bercakap dekat kami, biasa mai bagi syarahan dekat kami, biasa mai mengajak kami, duk habaq dekat kami, ini benda mungkar tak boleh buat, ini benda ma'ruf kena buat. Bukan kamu kan? Fayaqul, maka jawab dia, bala, ya. Kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi, betul. Dulu aku seru hampa supaya buat benda baik, tapi aku tak buat. Wa anha 'anil munkar wa atihi, dan aku larang kamu buat mungkar, tapi sengak-sengak aku buat benda mungkar. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Tuan-tuan, kita selalu cakap dekat orang,
Setidak-tidaknya kita cakap dekat anak kita, suruh dia jadi orang baik, suruh dia hormat orang, suruh dia bercakap benar, suruh dia makan benda halal. Takkah kita duk buat benda-benda ni semua? Setidak-tidaknya kita bercakap ke anak kita benda ni, kamu jadi orang baik, kamu kena hormat orang tua-tua, kamu ni kena bercakap benar. Kita duk suruh orang buat baik. Wala atihi, tapi kita tak buat. Hari-hari kita cakap bohong, hari-hari kita fitnah, kita buruk sangka, kita aibkan orang, kita malukan orang, kita hina orang, kita makan benda haram dan sebagainya. Tapi kita suruh anak kita jadi orang baik. Maka Islam bukan satu agama yang macam tu. Islam bukan satu agama yang sedap nak bercakap. Tapi Islam adalah satu agama yang praktikal. Cakap, sedaya upaya cuba buat. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan azab pada kita di hari akhirat. Ayat 2 sampai ayat 3 surah As-Saff, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, pasal apa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Tuhan tanya benda ni. Semua orang kena tanya soalan ni. Bukan alim ulama saja, bukan ustaz-ustaz saja, bukan tok-tok guru saja, bukan tok mufti saja. Semua orang yang mengaku Islam kena jawab soalan ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau kita rasa kita beriman, ayat ni kena ke kita. Lima taquluna ma la taf'alun, pasal apa kamu cakap benda kamu tak buat? Kabura maqtan 'indallah, maka amat besar murka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. An taqulu ma la taf'alun, kalau kamu bercakap benda yang kamu tidak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sebab kita bila habis kuliah kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami al-haq, kebenaran itu haqqan, sebagai satu kebenaran. Warzuqna ittiba'ah, bagi zuq, bagi kekuatan kepada kami untuk buat kebenaran itu. Wa arinal batila batilan, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami benda batil, benda tak betul, benda salah itu batilan, sebagai benda yang tak betul. Kita tak mau keliru, kita tak mau tengok benda baik, kita kata tak baik. Kita tak mau tengok benda tak baik, nampak baik. Kita tak mau macam tu. Kita minta dekat Allah, ya Allah, tunjuk benda baik sebagai kebaikan, dan bagi kita kuat untuk nak buat kebaikan. Tunjuk benda tak baik, benda mungkar, benda maksiat, benda dosa, tunjuk sebagai benda yang tak elok, dan bagi kekuatan untuk kita nak lari daripada benda tak elok ni. Kerana kita berusaha untuk nak jadi orang yang lebih baik. Kemarin dengan hari ini, kita nak hari ini lebih baik pada kemarin. Ke depan kita nak lebih baik daripada hari ini dan yang lepas-lepas. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala makbul doa kita, kita dapat peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 70. Muka surat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Lagi menanyai mereka itu akan dikau daripada khamar dan judi, apa hukum keduanya. Ini Nabi SAW ditanya oleh orang-orang kafir musyrikin, oleh orang Yahudi, oleh orang-orang yang hidup pada zaman dia, oleh sahabat-sahabat dia, ditanya tentang banyak benda. Macam mana kita hari ni, tuan-tuan? Macam mana kita hari ni? Banyak benda yang kita tak tahu, yang kita nak kena tanya. Demikianlah Islam pada zaman awal-awal dulu, banyak benda tak tahu, maka Nabi lah menjadi tempat tanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ungkap balik pertanyaan orang dekat Nabi ini, dan Allah bagi jawapan.
Firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Lagi menanyai mereka akan kamu tentang khamar dan tentang judi. Apa hukum keduanya? Tentang arak dengan judi. Nama orang tahu khamar ni apa, nama orang tahu maisir, judi ni apa, tapi bila dia berubah bentuk, orang dah tak tahu. Banyak benda orang duk tanya hari ni, ustaz macam mana ustaz kita pi mengaikan, kita bayar RM15, kita masuk, kita mengai selama 2 jam. Yang tu kira macam mana? Kira judi ke tak judi? Orang nak tanya. Ustaz macam mana ustaz kita masuk insurans ni, kita masuk insurans sekian-sekian banyak, dalam tempoh masa 20 tahun, esok kita dapat balik duit yang kita masuk tu semua dapat balik, dan dia bagi lebih pula lagi sebagai insentif kita pilih insurans dia untuk masuk. Yang ni kira macam mana ustaz? Adakah kita memperjudikan nyawa kita ataupun tak? Orang tanya. Judi hari ni orang tidak tanya judi dalam skop yang sempit macam tu ya. Orang tak tanya dah judi dalam erti kata 4-6 buah ekor, judi dalam erti kata, orang tak tanya dah. Itu benda-benda yang terlalu basic. Dalam bentuk-bentuk yang lain orang nak tanya, judi ke tak kah? Macam mana ustaz, kami hujung-hujung minggu ni kami ada happy hours. Ni orang-orang lah punya soalan. Kami ada happy hours, kami pergi duk main bowling. Kami buat peluang seorang berapa-berapa ringgit, kata kami main bowling. Siapa menang, duit tu semua ambil kat dia. Judi ke tak kah? Macam mana ustaz, masa happy hours kami pergi main bowling, kami tak bawa keluar duit apa, pergi main aja. Main-main, siapa kalah dia kena belanja. Judi ke tak? Banyak benda orang nak tanya lah ni. Maka demikian hal zaman Nabi SAW, orang tanya Nabi. Orang tanya Nabi, anil khamri wal maisir. Arak dengan judi ni macam mana? Orang yang mengaji sekolah agama, dia tahulah yang kata khamar ni, yang kata arak ni apa dia? Dia kata perahan anggur yang diperam, yang apabila minum membawa kepada hilang akal. Itu definisi khamar. Orang tanya pula lah ni ada duk jual pula satu jenis ubat, dia panggil wine. Dia nama pun wine, tapi dia bukan perahan buah. Dia ambil akar pokok, dia rendam bagi jadi ayam tu dia perang. Yang tu kira macam mana? Kira wine, kira khamar ke tak agak? Itu pula soalan orang tanya. Makin lama umur dunia ni, makin macam-macam soalan nanti keluar mai. Yang semua ni menuntut jawapan dari segi hukum. Agama ni satu benda yang berkembang. Tentu agama ni bukan satu benda yang sesuai 1400 tahun dulu. Lah ni tak sesuai tak. Agama satu benda yang berkembang. Maka dengan kerana itu, pintu ijtihad bagi umat sentiasa terbuka. Pasal apa? Pasal dia menuntut hukum baru bagi masalah baru yang timbul. Sedangkan yang berlaku di depan kita sebaliknya. Orang-orang, kalau kata ulama dulu, ulama sungguh, dia bukan sahaja terbukti dari segi track record dia hafaz Quran ketika umur 7 tahun, hafaz Quran umur 9 tahun, bukan takat tu aja. Hadis Nabi dia boleh ingat sampai puluh ribu. Bukan ingat matan hadis saja, ingat dengan sanad, dengan matannya sekali. Ulama-ulama dulu boleh bercakap, tengah hidung orang gerak bangkit boleh petik ayat Quran apa yang orang tanya ni berkaitan, dia terus petik ayat Quran, bagi tahu surah apa, buat main hadis pula nak bagi jawapan dia. Itu dulu. Makin kemudian makin cayang. Makin duk cayang, makin duk cayang. Nampak kental sikit dari segi ilmunya, Allah ambil cepat-cepat. Maka ulama semakin berkurangan. Minggu lepas tuan-tuan, yang berbahagia, Ustaz Ni'mat Yusof daripada Derang meninggal dunia. Senang nak cari orang macam tu? Senang tak kita nak cari satu ulama yang macam tu? Dari segi ilmuannya, dari segi pengorbanannya, dari segi susah payah dia untuk nak tarbiyah orang, susah kita nak cari orang macam tu. Tuhan ambil seorang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW, orang tanya tentang khamar, orang tanya tentang maisir, tentang arak, tentang judi. Tuhan bagi jawapan dekat Nabi, suruh Nabi jawab kepada orang yang tanya, qul fihima ithmun kabir. Kata olehmu wahai Muhammad, pada keduanya itu, yakni pada arak dan pada judi itu, dosa besar.
ismun kabir. Arak, judi, dua-dua ni bukan setakat ismun, bukan setakat dosa. Tuhan kata ismun kabir, dosa besar. Kerana jadi dengan sebab kedua itu daripada berbabil dan bermaki-maki dan perkataan yang keji-keji. Dengan kerana arak, dengan kerana judi, dia jadi bergaduh. Kerana minum arak, mabuk, dia jadi bergaduh. Bonoh hang aku. Dengan kerana arak, minum, mabuk, dia maki orang. Dia tak tahu kata dia maki itu mak dia sendiri. Dengan kerana mabuk, apa keluar di mulut pun dia tak tahu. Dia pun tak ingat. Bila sedap dia pun tak tahu apa dia kata. Dengan kerana mabuk, dia bercakap benda-benda yang keji-keji dan sebagainya. Dengan kerana judi, boleh jadi bergaduh, berbonoh hang aku. Dengan kerana judi, boleh jadi runtuh rumah tangga. Dengan kerana judi, macam-macam boleh jadi. Maka melihatkan kepada buruknya hasil yang terbit daripada dua benda ni, maka dua benda ni Tuhan kata ismun kabir, dosa besar. Tuan-tuan tak berasa sedih tuan-tuan? Pakai ketayak putih apa semua, pergi tungkat motor, turun pergi masuk kedai nombor ekor, pergi tikar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata wa manafi'u linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Tuhan tak nafikan arak judi ini ada manfaat dia. Apa manfaat dia? Di antaranya arak kadang-kadang boleh jadi ubat. Arak kadang-kadang boleh jadi ubat. Tapi bolehkah kita ambil arak buat ubat? Itu soal lain. Soalnya kadang-kadang arak itu boleh jadi ubat. Seperti mana dalam badan babi itu ada bahagian yang orang guna untuk buat ubat. Orang kencing manis dia ambil insulin, suntikkan apa semua tu kadang-kadang dia ambil daripada binatang ni. Allah tidak nafikan benda buruk ni kadang-kadang ada manfaat. Arak ni kadang-kadang boleh buat guna untuk nak hilang kerunsingan. Berapa ramai orang bila runsin dia minum. Bila minum dia lupa kerunsingan dia, tapi bila hilang mabuk dia double kerunsingan akan mai kat dia. Tapi untuk tempoh masa yang tertentu dia minum arak boleh lupa kerunsingan dia. Maka itu manfaat. Arak ada manfaat dari segi orang yang duduk di negeri-negeri sejuk, dia minum arak, badan dia jadi panas. Bila badan dia panas, dia keluar buat kerja rajin. Itu manfaat. Dia duduk negeri sejuk, tak boleh tahan sejuk. Pakai baju tebal pun sejuk, nak bergerak pun berasa krem badan. Dia kena sebotol, darah dia jadi, dia boleh buat kerja rajin. Itu manfaat. Dan Allah mengakui bahawa benda ni wa manafi'u linnas, ada manfaat kepada manusia. Bagi kerajaan, arak ni ada manfaat. Dia boleh kenakan cukai yang tinggi. Maka cukai terhadap arak dan rokok dinaikkan. Itu manfaat bagi kerajaan. Cukai lebih tinggi dia boleh ambil. Pasal apa? Pasal benda ni, baik arak, baik judi, benda ni dia mengundang ketagihan. Orang yang dah kena benda ni, hang naik berapa kali pun duk beli itu. Penat bila banyak mana nak penat cukai apa semua pun, orang duk beli minum situ lah. Pasal apa? Benda ni dia dah addicted dengan arak. Dia tak boleh kalau tak minum arak, dia tak boleh, dia nak kena minum juga. Maka dengan kerana tu dia minum juga. Maka Allah Subhanahu wa taala kata wa manafi'u linnas, benda-benda ni ada manfaat kepada manusia. Tuhan dia terang benda ni elok-elok. Dia tak kata benda ni memang langsung tak ada guna. Tuhan kata wa manafi'u linnas, ada manfaat. Tuhan kata, jangan kata Tuhan tak tahu. Kata benda tu ada manfaat, Tuhan tahu. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tuhan kata dan bermula dosa kedua benda tu lebih besar daripada manfaat keduanya. Tuhan terang bagi faham benda ni. Tuhan tak langsung-langsung kata benda tu tak guna. Tuhan mengaku kata ada manfaat, ada guna dia. Tapi kalau sekiranya kamu senaraikan kebaikan dengan keburukan, keburukan ni lagi dahsyat daripada kebaikan hak sikit tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
orang mabuk, hilang akal, jadi punca bergaduh, berbunuh sama sendiri, menjadi punca runtuh rumah tangga, macam-macam boleh jadi, melingkup habis semua. Bahkan kesan yang kata arak nampak kata boleh jadi ubat tu, kesan jangka panjangnya merosakkan organ dalam badan, merosak rupa-rupanya, walaupun mulanya nampak macam ubat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan bermula dosa kedua benda ni, arak judi ini lebih besar daripada manfaat keduanya. Dan tak kala turun ini ayat, masih minum akan dia setengah kaum dan menegah setengah yang lain, sehinggalah mengharam akan dia oleh ayat daripada surah Al-Ma'idah. Ini tuan-tuan, cerita pengharaman arak ni dia turun berperingkat-peringkat. Mula-mula turun ayat yang kita baca ni, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas. Mula-mula turun dalam sebab nuzul, sebab turun ayat ni dia cerita dia antara orang yang sangat berasa galat dengan masalah arak ni ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Pasal dia satu orang yang pada masa jahiliah ni kuat minum arak. Jadi dia tahu benda ni baik tak baik, dia tahu. Cuma dia nak secara jelas, Islam kata boleh ke tak boleh minum, dia nak tahu secara jelas. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab tak boleh tahan benda perasaan ingin tahu dalam diri dia. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai depan Nabi, Sayyidina Umar tanya Nabi, ya Rasulullah, apa cerita ni tentang arak ni? Sebenar-benarnya boleh ke tak boleh minum? Halal ke haram ke? Peringkat pertama Allah turun ayat ni, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas. Turun ayat ni dulu, mereka tanya kamu tentang arak, tentang judi, bagi tahu dekat depa bahawa dua-dua benda ni dosa besar, tetapi ada manfaat kepada manusia, tetapi dosanya lebih berat daripada manfaat yang ada. Terang bagi dia reti dulu. Macam kita dengan anak-anak kita juga, kita tak boleh just kata no saja, kita kena terang dekat dia pasal apa no. Budak-budak lah tuan-tuan, dia ingin tahu, perasaan ingin tahu kuat dalam diri dia. Dia main tanya, dia kata dia nak buat benda ni, kita kata tak boleh. Dia tanya pasal apa tak boleh, kita jawab dia. Dahaya kata tak boleh, tak boleh. Kita membantutkan perasaan ingin tahu dia. Quran pun tak guna kaedah lagu tu. Quran pun habang satu-satu. Ayah kata tak boleh pasal apa? Beritahu kat dia apa tak baik benda tu. Maka kerana tu ayah kata tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka turun ayat yang pertama bagi tahu kata arak judi ni ada baik, ada tak baik. Tapi tak baik lebih teruk daripada baik. Sayyidina Umar Al-Khattab balik rumah tak puas hati lagi. Dia kata bukan jawapan, dia mau jawapan, boleh ke tak boleh. Tak mau abang ada baik ada tak baik, abang bagi tahu boleh ke tak boleh. Sayyidina Umar Al-Khattab jumpa Nabi pula, tanya Nabi pula, ya Rasulullah, betul-betul ni soal khamar ni macam mana, boleh ke tak boleh aku nak minum ni? Turun ayat 43 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Turun ayat tu pula. Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hampiri sembahyang kalau sekiranya kamu mabuk, sehinggalah kamu tahu apa yang kamu baca. Tak kemah juga lagi. Tuhan jawab kata, dia tak jawab kata arak tu haram. Tuhan jawab kata, kalau nak semayang jangan minum. Maksud dia apa? Lain daripada waktu semayang boleh minum. Maksud macam tu. Sayyidina Umar Al-Khattab tak puas hati lagi. Jumpa lagi Nabi, dia kata, ya Rasulullah, minta penjelasan yang lebih. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Allah, dia kata, aku mintalah kepadamu, ya Allah, bayyin lana fil khamri, jelaskan kepada kami tentang arak ni bayanan syafiyah, satu penjelasan yang memuaskan hati kami. Tak puas hati jawapan macam ni.
Maka turun ayat surah Al-Ma'idah yang dia sebut di sini, ayat daripada surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Turun ayat tu clear. Wahai orang-orang yang beriman, arak, judi, tendung nasib, sembah tokong, semua ni benda keji, benda tak elok dan daripada amalan syaitan. Maka hendaklah kamu jauhi benda-benda ni la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Lega dia. Umar Al-Khattab bila dengar ayat yang keempat ni turun, terus balik ke rumah dia, semua tempayan arak yang ada duk simpan tu dia katok bagi pecah relai habis. Dia kata start daripada lah ni juga aku stop minum arak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan lagi menanyai mereka itu akan dikau wahai Muhammad, apa kadar yang hendak menafkah akan mereka itu. Tanya pula Nabi satu soalan lain, wahai Muhammad, ni Islam suruh kita infak harta pada jalan Allah. Okey, lah ni kami nak infak, banyak mana nak kena infak? Bagi penjelasan. Semua harta kami nak bagi ke? Separuh daripada harta kami nak kena bagi ke? 1/3 daripada harta kami nak kena bagi ke? Macam mana ni cerita infak fi sabilillah, cerita belanja duit kita pada jalan Allah ni banyak mana daripada duit kita yang disuruh kita belanja pada jalan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, qulil afwa, maka kata olehmu wahai Muhammad, nafkah kamu akan harta yang lebih-lebih daripada hajat, dan jangan kamu menafkah yang kamu berhajat kerana kamu seksa diri kamu dengannya. Islam ajar kita apa? Kalau nak bagi sedekah, kalau nak bagi derma, qulil afwa, lebihan daripada hak kita perlu kita bagi. Jangan sampai hak tu lah ada kat kita pun banyak tu, hak tu pergi bagi. Kita sendiri tak makan, kita menyeksa diri sendiri. Bini kita, anak kita, keluarga kita semua duk tunggu di rumah, duk ngangang mulut nak makan tak ada. Pasal apa? Pasal ayah sedekah habis harta dia fi sabilillah. Islam tak mau macam tu. Maka kita dah baca banyak pun dah hadis Nabi SAW yang menceritakan sahabat-sahabat yang dalam keadaan-keadaan tertentu nak bagi semua harta fi sabilillah, Nabi tahan, Nabi kata jangan. Di antara hadis yang kerap kita baca, hadis tentang kebun korma Bayruha tu. Seorang sahabat Nabi bila dengar cerita kata ayat suruh nafkah harta pada jalan Allah, nafkah pula benda hak paling sayang, dia terus bangkit jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata hak aku paling sayang daripada banyak-banyak harta aku ni, inilah kebun korma Bayruha yang duduk arah kiblat Masjid Madinah ni. Dan kebun tu bukan sahaja tuan punya dia suka, Nabi pun suka pergi situ, pergi makan buah dan pergi minum air sungai yang ada di situ. Maka dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, hak ni yang aku paling suka, aku sedekahkan kebun ni untuk jalan Allah. Nabi kata dekat dia, beruntunglah kamu, ini harta yang membawa keuntungan. Tapi Nabi kata dekat dia, aku tak terima kebun ni, sebaliknya kebun ni kamu bagi kepada adik-beradik kamu yang miskin-miskin. Nabi kata. Pasal sedekah lagi kepada orang lain, tengok adik-beradik dulu, hak mana miskin pergi tolong dulu, baru fikir pasal orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Maka seperti yang demikian itulah menyata oleh Allah Ta'ala bagi kamu akan segala hukumnya. Ini Islam, ini Islam. Maka Allah menerangkan hukum-hukum yang ada dalam Islam. Islam bukan satu agama nak bagi susah kita. Islam satu agama nak jaga kita, maslahat kita, maslahat keluarga kita dulu, baru fikir orang lain. Islam agama macam tu. Islam meraihkan satu-satu orang ni. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu orang Arab jahiliah pada masa tu semua kaki minum. Boleh bilang berapa orang aja yang tak minum ni, hak lain semua kaki minum. Maka Allah turunkan ayat,
Allah tidak turun sekaligus kata arak ni haram. Allah tak buat macam tu. Pasal apa? Pasal Allah tahu kalau turun macam tu bercamuk habis orang. Siapa pun tak mau ikut Islam. Maka di antara hikmah dia turun ayat step by step, satu bagi orang pelan baru break benda tak elok dia buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan ada kawan seorang orang Cina, orang Hindu, bukan orang Islam. Tuan-tuan ada kawan pergi jumpa dia tu, tarik dia masuk Islam. Hari ini dia mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam, dan kita nak suruh dia pandai Quran, dan nak suruh dia sembahyang komplit semua. Anak kita pun kita duk latih suruh sembahyang, duk kecoh lagi. Anak kita tu daripada beranak duk depan mata kita, duk besar pergi sekolah sampai sekolah menengah dan sebagainya, lepas sikit tak sembahyang. Lepas sikit tak sembahyang. Tanya sembahyang dah lagi, mulut dan jawab sembahyang dah, padahal tak sembahyang lagi. Tu berapa tahun duduk tangan kita, berapa tahun duduk depan mata kita, berapa lama kita duduk jaga dia, tak boleh nak buat jadi macam kita mau lagi. Kata kawan ni hari ni mengucap 2 kalimah syahadah, hari ni mau complete package semua sekali kena buat. Pelan-pelan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kamu berfikir pada pekerjaan dunia dan akhirat. Maka kamu ambil apa-apa yang terlebih aslah bagi kamu, yakni yang terlebih baik bagi kamu. Islam ajak kita macam tu. Fikiran kita guna hak mana baik, hak mana tak baik. Tahu benda tu tak baik, tak usah buat. Terang kata benda tu tak baik, jangan buat. Kemudian dia masuk hukum anak yatim. Firman Allah, wa yas'alunaka 'anil yatama. Dan lagi menanyai mereka akan dikau daripada hukum segala anak-anak yatim. Orang mai tanya Nabi pula, ni anak yatim ni nak kira macam mana? Tuan-tuan, dalam dunia kita ni berapa banyak golongan yang perlu kita tengok mereka. Kita banyak hukum orang. Kita ni punya style kira suka hukum orang, tapi kita tidak pernah duduk tengok apa masalah dia jadi macam tu. Oh, kita kata budak ni tak sedang ke diri, pak dah tak ada dah, tak sedang ke diri, hang tengok punya jahat. Kita suka cakap macam tu. Kita tak pernah pergi tanya dia, pak dia tak ada, hidup dia macam mana. Kita tak pernah tanya dia, dia hidup dengan mak dia mampu ke mak dia. Satu orang mak kawai anak yang macam ni. Kita tak pernah tanya dia, setelah ketiadaan bapa dia, mak dia dengan adik-adik dia hidup macam mana. Sebulan berapa duit yang duk dapat kat dia. Hari-hari mereka sekeluarga makan apa. Kita tak pernah nak ambil tahu benda ni. Yang kita tahu budak ni tak sedang diri, pak tak ada tapi jahat. Islam tak ajak macam tu. Islam ajak suruh kita tengok ni golongan yang macam ni yatim, ibu tunggal, ni orang-orang yang memerlukan ni. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan tanya mereka akan dikau daripada hukum segala anak yatim. Dan barang yang bertemu daripada kepayahan pada kejadian mereka itu. Masalah yang timbul daripada anak yatim ni, Islam suruh tengok. Sebut anak yatim ni tak apa, tapi apa masalah yang akan timbul daripada anak yatim. Tuan-tuan, berapa ramai daripada kawan kita yang berhati bersih, dia ambil anak-anak yatim daripada keluarga yang miskin susah ni, ambil mai duduk dengan dia, buat macam anak kandung sendiri, bela dengan jaga cukup elok. Tak mau nak jadi elok budak ni. Ramai tuan-tuan yang duduk telefon, yang mai jumpa duduk cerita, ustaz saya tak tahu lah ustaz, ambil ni daripada beranak kecil-kecil ni, duk merah lagi, pergi ambil dah, belah. Dia pun tahu kata kita mak pak dia, walaupun kita abang, kita mak angkat pak angkat dia, tapi dia duk cerdik kita lah mak bapak dia. Oh, dia kata ustaz, bukan senang nak jaga mereka ni. Kita tak tahu psikologi dia macam mana. Dia tahu kata ni bukan pak dia, ni bukan mak dia yang betul. Dia tahu. Dia ada satu konflik dalam jiwa dia. Dia ada satu konflik. Dia nak tahu siapa mak dia, dia nak tahu siapa bapak dia. Kita pula terlambat beritahu kat dia. Masa kita beritahu kat dia, mak dia pun dah mati lah. Kita ambil dia, bapak dia tak ada, mak dia duk ada lagi.
Kita lambat beritahu kat dia. Kita beritahu mak dia dah mati dah. Kita beritahu mak hang mati waktu hang umur 10 tahun. Waktu tu kita tak beritahu kat dia. Dia macam protes pula dekat kita. Walaupun kita buat baik kat dia, tapi ada perasaan protes dekat kita tu. Ini psikologi. Manusia, tentang yang kata manusia ni 1001 benda dia boleh ingat dalam kepala dia. Yang kita sangka baik, rupa-rupanya bawa benda tak baik pada dia. Maka dia kata di sini, dan barang yang bertemu daripada kepayahan pada kejadian mereka itu. Pada kejadian anak yatim ni, dia ada beberapa masalah yang akan timbul. Maka orang yang nak menangani masalah anak yatim ni kena sabar betul. Maka jika makan sekali berdosa, dan jika asing, maka kepayahan atas segala wali dan atas anak yatim daripada binasa makanan yang lebih-lebih. Contohnya, harta kita dengan harta anak yatim. Kita takut nak campur sekali. Takut kot lagi kita pergi makan harta anak yatim, berdosa. Quran melarang makan harta anak yatim tanpa izin dia ni. Quran larang. Kita pergi ambil dia bela, dia bukan daripada keluarga susah. Pak dia ada tinggal lah sikit sebanyak duit. Duit tu pula kita ambil, kita jadi trustee, jadi pemegang amanah, tolong pegang amanah harta anak yatim ni. Harta dia hak kita jaga ni, kalau kita campur sekali dengan harta, kita takut kita termakan. Kalau kita nak buat asin, nak beli makan kita, beli duit kita. Nak beli makan dia, beli duit dia. Tak lagi kalau makan tak habis, benda tu lebih, buang saja. Nak makan takut berdosa. Susah. Ini benda-benda yang mungkin timbul daripada isu anak yatim. Kalau kita nak makan sekali semua, kita pun bukan orang senang. Ada orang dia pun bukan senang sangat. Dia nak pakai duit dia untuk dia, nak pakai duit anak yatim untuk anak yatim. Jadi macam masalah kita sebut tadi, susah. Dalam masyarakat kita, kita selalu sebutlah, bila sekiranya berlaku kematian, dalam masyarakat kita ni berlaku kematian. Pak mati aksiden apa-apa, mati menujur. Anak kecil-kecil tu ada lagi. Anak kecil-kecil tu semua anak yatim. Pada saat pak dia mati jadi ni, pada saat itu harta pak dia sudah jadi harta pusaka, sudah jadi bahagian anak-anak yatim. Pada saat kematian tu, dum kata mati, nyawa keluar aja, harta dia miliki semasa dia mati itu semua sudah jadi pusaka, automatik. Maka dalam bahagian pesaka itu ada bahagian anak-anak yatim ni. Hak budak belum balik, belum cukup umur ni. Tata pergi ambil duit peninggalan si mati ni buat kenduri arwah makan malam. Kita ni orang-orang masjid ni pula bagus yang pergi duduk cengkuai makan. Kita tu ingat nasi daging. Rupa-rupanya innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Tuhan kata sesungguhnya daripada suap tu ialah nara, ketul-ketul api neraka. Mereka akan masuk neraka sa'ir. Muslimin dan muslimat yang dia satu kebajikan pahala. Contohnya dengan memberi jadi laba harta mereka itu. Contohnya kita diamanahkan menjadi pemegang amanah kepada harta anak yatim. Kita ambil harta dia katalah 5,000. Kita ambil duit 5,000 tu, kita jadikan duit itu sebagai satu keuntungan bagi dia. Kita pemegang amanah harta dia. Kita generate duit itu bagi jadi banyak. Dan akhirnya menjadi hak dia. Dan termasuk berbuat kesukaan kamu bagi mereka itu. Kita bagi hati mereka seronok selama mereka duduk dengan kita. Itu kebajikan di sisi agama. Firman Allah, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kamu mencampur akan mereka itu pada makanan, yakni nafkah mereka itu, maka iaitu saudara kamu pada agama. Dan daripada sya'nun, yakni pada keadaan saudara itu, bahawa bercampur akan saudaranya pada makanan. Sebaik-baiknya ialah kita ambil anak yatim duduk dengan kita bagi makan dengan duit kita. Maka tindakan kita menggunakan duit kita bagi makan anak yatim, itu menunjukkan kita menerima dia sebagai saudara kita. Dan memang adat saudara tak kira duit ringgit ni. Itu yang paling baik agama kata. Firman Allah, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala tahu akan orang yang berbuat fasid, buat kerosakan daripada orang yang membuat
muslih, yakni membuat kebaikan pada harta anak yatim itu, yakni dengan bercampur itu, maka membalas Allah akan tiap-tiap daripada keduanya. Tuhan tahu betul-betul kita niat baik ke, kita ada niat tak elok terhadap harta anak yatim. Tuhan tahu. Tuan-tuan, bukan soal urusan harta anak yatim ni, semua benda dalam dunia ni manusia mungkin tak tahu. Manusia tengok mata dia menghukum. Allah yang tahu sebenar-benarnya. Ni kita dalam masyarakat kita ni, siapa yang betul-betul ikhlas, siapa yang betul-betul buat satu-satu benda ada interest, ada kepentingan tertentu, Tuhan tahu. Manusia mungkin tak tahu. Manusia yang pandai buat show, pandai buat wayang, tunjuk di depan nampak elok, manusia kata elok lah. Betul-betul elok ke tak, Allah tahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ingat benda ni dalam ayat ni. Dia kata wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu betul-betul orang hak betul-betul buat baik dengan orang yang sebenar-benar ada kepentingan. Tuhan tahu. Firman Allah, walau sya'allahu la'anatakum. Dan jika menghendaki Allah, nescaya mempicit ia, yakni menyusahkan ia atas kamu dengan haram bercampur harta anak yatim itu. Kalau Tuhan nak bagi susah, Tuhan kata haram sama sekali hidup campur harta tu. Tapi Tuhan tidak bertujuan nak bagi susah kepada orang yang nak buat baik kepada anak-anak yatim. Firman Allah, innallaha azizun hakim. Bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat kuasa atas pekerjaannya, lagi amat pandai pada perbuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan maha kuasa, Tuhan maha pandai. Tak usah cakap lah kata siapa lebih pandai daripada Tuhan. Tuhan tetap lebih pandai daripada segala-gala ada. Nama kata makhluk semua tak pandai. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pandai. Begitu. Kemudian dia masuk pula satu subtopik, dia kata tegah nikah dengan kafir. Firman Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan jangan kamu nikah wahai orang Islam akan segala perempuan kafir sehingga beriman mereka itu. Tak boleh lah. Bukan tak boleh menikah dengan orang agama lain, maksudnya boleh menikah dengan syarat dia dah masuk Islam. Kalau menikah dalam keadaan dia nak mengekalkan agama dia, itu tidak boleh. Macam yang Indonesia kata boleh tu. Benda ni jangan cakap tuan-tuan. Macam di Indonesia, benda ni dibenarkan oleh perlembagaan. Spirit Pancasila di Indonesia ni, dia membenarkan kahwin campur. Mak Islam, mak Kristian misalnya. Bapa boleh kekalkan Islam dia, mak boleh kekalkan Kristian dia. Anak yang lahir esok, bila dia cerdik, dia boleh pilih nak ikut agama pak kan nak ikut agama mak. Demikianlah bubur Asyuranya perlembagaan Indonesia. Dia sampai macam tu, dia tak kisah. Dia betul-betul tak kisah benda ni. Maka ternyata perlembagaan yang macam tu mencanggahi ayat Quran. Quran dah beritahu terang-terang, dia kata wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan siapa-siapa di kalangan orang Islam menikah dengan orang kafir, orang perempuan yang kafir, sehinggalah dia masuk Islam dan beriman, baru boleh menikah dengan dia. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikah. Dan bermula nikah hamba perempuan yang mukmin itu lebih baik daripada perempuan kafir yang merdeka. Lebih baik pergi menikah dengan satu perempuan hamba tetapi dia Islam. Itu lebih baik daripada kamu pergi menikah dengan satu perempuan yang merdeka tapi kafir. Begitu. Kerana sebab turun ini ayat, iaitu mengaib atas mereka yang berkahwin dengan amah. Zaman dulu berlaku pula satu benda yang memalukan kalau sekiranya kahwin dengan amah. Mereka kata tak sesuai lah. Dia ni satu orang lelaki-lelaki yang merdeka pergi kahwin dengan perempuan hamba. Siapa buat kerja lagu tu dipandang sebagai benda yang mengaibkan. Buat satu benda yang mengaibkan. Islam kata tak ada aib apa. Kalau sekiranya dia Islam, walaupun dia hamba, dia lebih baik daripada pergi kahwin dengan orang musyrik yang merdeka. Begitu. Dan gemar pada kahwin perempuan kafir. Zaman tu berlaku. Dia lebih baik dia pergi kahwin dengan perempuan kafir pun tak apa.
daripada pergi kahwin dengan hamba yang Islam ni. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperbetulkan perbuatan yang salah. Firman Allah, walau a'jabatkum, dan jika mengajaib ia akan kamu sekalipun kerana cantik dan harta. Walaupun perempuan kafir ni sesuatu yang sangat menarik, dia bukan sahaja satu orang yang cantik, bahkan berharta, maka kerana tu kamu pergi menikah dengan dia, Islam kata tak boleh. Dia masuk Islam, baru kamu boleh kahwin dengan dia. Begitu. Dan ini hukum ammah pada lain perempuan kitabiah, kecuali orang-orang yang kitabiah, ahli kitab boleh menikah. Perbahasan ahli kitab ni panjang, kita tak bincang benda. Orang tanya, law ni ada tak ada ahli kitab? Kata tak ada, kau ni kata ada, banyak cerita. Tu saya sembang pasal ahli kitab ni. Orang Islam ni duk ada berkenjah banyak, duk ada, tapi duk sembang macam nak menikah ahli kitab saja. Tak ada kerja, buang masa, duk sembang benda-benda macam tu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, dan jangan kamu nikah akan laki-laki kafir sehingga beriman mereka itu. Seperti mana orang laki-laki Islam dilarang kahwin dengan perempuan kafir, maka demikianlah juga orang perempuan yang Islam dilarang kahwin dengan laki-laki kafir. Sama juga. Wala abdun mu'minun khairun min musyrik, dan bermula menikah dengan hamba laki-laki yang mukmin itu lebih baik daripada nikah laki-laki yang kafir dan merdeka. Firman Allah, walau a'jabakum, dan jika mengajaib ia, yakni laki-laki kafir itu menarik kamu sekalipun kerana harta dan cantik. Ulaika yad'una ila an-nar, bermula mereka itu, yakni kafir itu, menyeru mereka itu kepada neraka dengan seru kepada mengerjakan amalan yang bawa ke neraka, maka tiada layak menikah dengan mereka itu. Ini banyak jadi, tuan-tuan. Orang perempuan Islam pergi menikah dengan laki-laki yang bukan Islam kerana nak menikah masuk Islam. Ni tu jadi masalah kes macam-macam ni. Kalau dia masuk Islam kerana kesedaran dan sebagainya, maka dia mukmin, dia beriman, bukan sahaja muslim, tetapi dia mukmin, dia beriman dengan Allah. Okey. Hak tu jadi masalah ni, dia masuk Islam kerana nak menikah dengan orang perempuan Islam. Dia bukan mukmin, dia muslim saja. Tak lama dia patah balik kepada agama kafir dia. Dia bukan patah balik seorang, dia heret dengan bini-bini dia. Kalau ada anak dengan anak-anak, dia heret pergi sekali. Ada satu kes di Taling Jaya itu, telefon. Kes macam ni. Nikah dengan satu Perancis. Si perempuan ni kerja hotel. Hak laki-laki ni engineer, orang Perancis. Nikah. Jadi oleh kerana nak menikah, mengucaplah. Nak mengucap bukan susah. Burung kakak tua pun boleh mengucap. Mengucap. Jadi bila mengucap, sabit Islam lah. Islam. Saat aja, dia balik asal balik. Dia balik asal, setakat bulan puasa tak mau puasa, setakat semayang tak mau semayang, apa semua satu hal. Anak-anak yang dah ada ni, anak-anak bila duk main umur 4 tahun, 5 tahun, duk panggil satu ustaz main duk mengajar Quran di rumah dia, dia dah stop lah. Tak bagi main lah. Lepas tu melarat. Ujung kepala katil dia gantung salib. Dulu masa baru-baru menikah dulu, ayat 1000 dinar. Bila dah lama sikit apa semua, dia buang, dia gantung balik salib dia di ujung kepala katil. Jadi bini ni nak lawan berapa hari? Nak lawan laki ni, nak lawan berapa hari apa-apa macam ni, dia jakah habis sekali setengah. Dia jakah habis sekali setengah. 3-4 kali, lama-lama dia ikut lah macam mana nak jadi. Yang si kakak ni, yang adik pergi jadi lagu tu lu cari kita ni, ustaz minta tolonglah nak buat macam mana, adik saya ni teriak. Nak buat apa? Nak boleh buat apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, dia jadi Muslim. Tetapi dia bukan satu orang yang mukmin dengan Allah. Dia tak beriman dengan Allah. Maka ini masalah dia. Maka tiada layak menikah dengan mereka itu. Dia kata kalau sekiranya dia tak mau tinggal agama dia, terus menikah dengan mereka ni. Cari orang lain. Firman Allah, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati biiznih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada jalan syurga dan keampunan dosa dengan iradah, yakni dengan kehendak Allah atas lidah segala nabi. Maka wajib perkenan akan seru Allah, akan suruh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kahwin segala awliya-Nya itu. Tuhan suruh kalau nak menikah, cari orang yang Islam, yang mukmin.
Kalau Tuhan suruh, sudah tentu benda tu baik. Kalau sekiranya Tuhan suruh kita tidak bantah, kita pergi nak reka buat kod lain, lambat laun buruk tu nanti main. Begitu firman Allah, wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Dan menyata Allah akan segala hukumnya bagi manusia, mudah-mudahan mereka itu teringat akan kejahatan yang ditegah dan kebaikan yang disuruh. Tuhan bagi peringat macam-macam dalam Quran. Tuan-tuan, 30 juzuk Quran tu berapa banyak peringatan Tuhan bagi. Begitu banyak peringatan Tuhan bagi, ada juga manusia nak langgar peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia main satu hal lain, firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan lagi menanyai mereka itu akan dikau daripada perempuan haid. Apa suatu yang boleh diperbuat pada perempuan yang datang haid itu? Ini pula dia main cerita, orang tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana ni kalau sekiranya isteri datang haid, apa tindakan suami kepada isteri yang datang haid? Tuan-tuan tahu zaman jahiliah dulu apa mereka buat kepada isteri yang datang haid? Dia kurung dalam rumah. Zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam, bila isteri datang haid, kurung dalam rumah, tak bagi keluar sampai berhenti haid, baru buka pintu bagi keluar. Keluar mai kemasan rambut bercanduk habis semua dah. Itu yang dibuat kepada orang perempuan yang datang haid sebelum datang Islam. Bila mai Islam, Islam angkat martabat orang perempuan. Orang perempuan yang datang haid, Quran kata qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata olehmu wahai Muhammad, iaitu penyakit kotor. Islam bagi penjelasan, wahai Muhammad, bagi tahu dekat orang-orang yang tanya kamu tentang perempuan datang haid ini, bagi tahu dekat mereka yang kata haid itu huwa adza, dia adalah penyakit kotor, darah kotor yang keluar tu. Maka tinggal olehmu akan perempuan pada masa haid daripada wat'i, yakni daripada jima' mereka itu. Islam kata bila orang perempuan datang haid, duduk sekali dengan dia, tidur sekali dengan dia, makan minum satu hidang dengan dia macam biasa, cuma kamu tidak boleh jima' dia, itu saja. Jangan sampai piduk kurung dia, jangan sampai buat bagi dia rasa dia kena hina. Bukan macam tu cara Islam. Islam cuma suruh satu aja, bila orang perempuan datang haid, jangan jima' dengan dia, itu saja. Begitu. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan jangan kamu hampir akan mereka itu, yakni dengan perempuan yang datang haid itu, dengan melakukan jima' sehingga suci mereka itu dengan mandi junub, yakni kemudian daripada putus haid itu. Jangan jima' dia sehinggalah darah dia berhenti, sehingga dia mandi. Kalau sekiranya darah dia berhenti, dia belum mandi, belum boleh jima' dia. Dia kena mandi dulu bagi suci, baru boleh jima' dia. Islam mengutamakan kebersihan, itu maksud dia. Islam mengutamakan kebersihan. Maka haram jima' perempuan di dalam haid dan dahulu daripada mandi junub, kemudian daripada putus darah. Darah dah stop dah, tapi tak mandi lagi, tak boleh lagi jima' dia. Firman Allah, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka apabila suci mereka itu, maka datang oleh kamu akan mereka itu dengan jima' daripada tempat yang disuruh akan kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu daripada arah kubulnya, dan jangan kamu lampaui kepada duburnya. Inilah isu yang duk panas dalam 2-3 hari ini, isu liwat isteri. Kan? Apa cerita sebenar-benarnya? Satu benda yang jelas, liwat haram. Itu satu benda yang jelas. Sama ada yang diliwat itu laki-laki, laki-laki liwat laki-laki, ataupun yang diliwat itu perempuan tapi bukan isteri, ataupun yang diliwat itu perempuan yang merupakan isteri kepada orang yang meliwat. Semua ni haram. Cuma dari segi hukuman yang dibahaskan oleh ulama, dari segi hukuman, satu-satunya mazhab yang agak ringan ialah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, dia kata kalau sekiranya laki-laki liwat laki-laki ataupun laki-laki liwat perempuan yang bukan isteri, maka sama dengan kes zina. Kalau dia belum, kalau sekiranya dia sudah kahwin, dia direjam sampai mati. Tapi
Tapi kalau sekiranya dia liwat isteri dia dalam mazhab Syafi'i, dia kata dia tidak dikenakan hukum had, tidak dikenakan hukum hudud. Sebaliknya dia dikenakan hukum ta'zir kerana yang dia liwat itu isteri. Inilah yang jadi isu. Tapi tiga mazhab lain, tuan-tuan, tiga mazhab lain sama dengan hukum ke atas orang yang berzina. Walaupun yang diliwat itu isteri, hukum dia sama. Dia dikenakan hukum sama macam yang dikenakan ke atas orang yang berzina. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam mazhab Hanafi, lebih keras lagi. Orang yang meliwat orang, tak kira dia liwat tu laki-laki ke, dia liwat tu perempuan yang bukan isteri ke, ataupun yang dia liwat tu perempuan yang menjadi isteri dia ke apakah, kalau sekiranya dia liwat, dia buat perbuatan liwat, dalam mazhab Hanafi, dia suruh bawa orang tu naik ke tempat yang paling tinggi. Kalau gunung pun gunung lah, kalau bukit pun bukit lah, kalau bangunan pun bangunan dah, lempak turun, biar mayat dia berkecai, tak jadi orang. Itu mazhab Hanafi. Kalau sekiranya mazhab Hanbali, mazhab Ahmad bin Hanbal, dia kata bunuh orang yang liwat orang ni. Kalau dia liwat tu laki-laki, kalau dia liwat tu perempuan yang bukan isteri, kalau yang dia liwat tu isteri dia, dia dihukum bunuh sampai mati. Mazhab Syafi'i agak lenient dalam bab ni. Dia kira kalau yang liwat itu suami, yang diliwat itu isteri, dia tidak dikenakan hukum hudud, tetapi dia dikenakan hukum ta'zir, dia kata. Mazhab Syafi'i. Dan kerana itu, kalau tuan-tuan buka dalam kitab yang besar-besar, terdapat sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i sendiri kurang selesa dengan pendapat Imam Syafi'i ini. Dia kurang selesa. Pasal apa? Pasal nampak macam loose. Seolah-olah nampak macam tak berat. Liwat isteri ni tak jadi kesalahan berat. Nampak macam tu. Tuan-tuan pernah dengar nama Imam Zamakhsyari? Dia, orang pernah tanya dia mazhab apa? Dia kata dia mazhab Syafi'i. Imam Zamakhsyari. Tuan-tuan buka kitab besar-besar, jumpa nama dia, Imam Zamakhsyari. Orang tanya dia mazhab apa? Dia kata dia mazhab Syafi'i. Tetapi dia kata tidak dalam masalah suami meliwat isteri. Dia kata dia tak setuju yang tu. Nah, ini persoalannya. Kan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apapun liwat hukumnya haram. Cuma nak klasifai suami liwat isteri itu sebagai kesalahan di bawah hudud ataupun tidak, di situ ada beza pendapat di kalangan ulama mazhab. Imam Syafi'i kata tak dianggap hudud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ini kita dah baca di masjid. Adang temusu ke apa, kita dah baca tajuk ni. Tuan-tuan boleh rujuk Baharul Madi, ada bahas panjang tentang masalah ini. Baik, firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kasih ia akan orang yang banyak taubat daripada dosa. Yakni dengan tinggal jima' perempuan yang di dalam haid itu. Mana-mana orang yang terbuat benda ni. Isteri dalam keadaan haid. Dia jima' isteri dia. Dia dah terbuat benda ni. Ataupun isteri dalam keadaan haid, baru kering haid, belum mandi lagi, dia sudah jima' isteri dia. Orang yang dah biasa buat benda-benda macam ni, kemudian baru dia benda ni salah besar, dan dia bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala kata innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang bertaubat. Mana ada manusia tak buat salah? Sekali dia dah buat salah, dia dah sedang dia salah, dia bertaubat kepada Allah. Allah suka orang yang mau bertaubat kepada dia. Firman Allah, wa yuhibbul mutatahhirin, dan kasih Allah akan orang yang bersuci daripada janabah. Allah suka kepada orang yang mandi wajib apabila dia berjanabah, dan orang yang hadas kecil, orang yang berwuduk apabila dia berhadas kecil. Allah suka orang yang macam ni. Kalau sekiranya dia hadas besar, dia tak tunggu lama, cepat-cepat dia pergi mandi wajib. Allah suka orang yang macam ni. Kalau sekiranya dia batal ayat semayang, cepat-cepat dia pergi ambil ayat semayang. Dia ni biar sepanjang masa dalam keadaan ada ayat semayang. Allah suka orang macam ni. Dan dosa. Dan Allah suka kepada orang yang mau beristighfar apabila dia buat dosa. Allah suka orang macam ni. Yang ni dengan mandi junub, ambil wuduk dan mengucap istighfar apabila buat benda-benda salah. Firman Allah, nisa'ukum harsul lakum. Isteri kamu adalah bendang bagi kamu. Bendang, dia kata di situ. Terjemahan lah, ini masalah terjemahan. Harsun maksudnya tempat bercucuk tanah.
ladang, tempat kita bercucuk tanah itu dipanggil harsun. Maka disebut nisa'ukum harsul lakum, isteri kamu adalah tempat bagi kamu bercucuk tanam, yakni tempat tanam anak. Dia kata itu maksudnya yang Allah sebut harsun itu. Fa'atu harsakum anna syi'tum, maka datanglah olehmu akan bendang kamu, yakni akan isteri kamu itu dengan jima' pada kubul. Dia kata isteri adalah tempat suami nak berseronok dengan dia. Maka dalam suami nak berseronok dengan isteri ni, ambil jalan betul, berseronok dengan jalan depan, dengan kubul dia. Betapa kaifiat kehendak kamu nak buat pestian lagu mana pun ikut suka. Macam mana bentuk kaifiat, cara macam mana nak buat ikut suka. Sama ada berdiri atau duduk atau berbaring ataupun berhadapan ataupun belakang, atas kreativiti kamu. Begitu. Islam dia sampai macam tu punya bagi dekat kita ni. Satu aja pantang dia, dubur jangan. Kamu dengan isteri kamu, ini jalan yang agama kata okey. Macam mana cara, atas kamu. Tuhan kata macam tu. Maka turun ini ayat menolak perkataan Yahudi. Barang siapa mendatang isterinya pada kubulnya tetapi daripada pihak dubur. Yahudi kata kalau suami isteri ini nak jima, dia masuk ikut kubul, tapi pesen kok belakang macam mana kan ni, satu silap mata dia boleh buat. Dia kata nescaya maka datang anaknya, anak dia ahwal tu, ha bukan kha nah. Ahwal, alif ha waw lam, bukan alif kha. Nescaya datang anaknya ahwal, yakni juli. Dia kata Yahudi ni merepek, tapi duk merepek lagu ni. Dia kata duk main mata julin tu, pak dia nakai. Dia kata tak ada. Agama kata tak ada. Tak sabit yang tu semua. Tak sabit. Maka Yahudi kata kalau sekiranya suami isteri masuk ikut kubul tapi jalan masuk tu ikut belakang, dia kata maka akan lahir anak yang ahwal, anak yang juling. Maka Allah turun ayat ni, Allah kata tak ada kena mengena. Isteri kamu adalah tempat kamu bercucuk tanam, kamu datangilah isteri kamu, yang penting kamu masuk ikut jalan yang agama bagi. Macam mana cara, itu tidak jadi salah dalam agama. Begitu. Maka ayat ni turun sebagai nak memperbetulkan kepercayaan dan sangkaan orang-orang Yahudi. Firman Allah, waqaddimu li'anfusikum, dan dahulu oleh kamu bagi diri kamu akan amalan yang saleh seperti bismillah ketika jima. Itu dia. Islam ni tuan-tuan cukup detail ajaran dia. Dia tidak hanya bercakap tentang soal nak hukum orang yang berzina, tak hanya bercakap tentang soal nak hukum orang yang mencuri, tak hanya bercakap. Bukan itu saja. Islam ni sampai benda kecil-kecil macam ni. Sampai benda kecil-kecil macam ni. Maka dengan kerana tu orang kata Islam ini dinul hayah. Dia adalah satu agama, satu cara hidup manusia. Kita pegang Islam tu komplit dah. Komplit dah. Daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda, Islam bagi tahu. Sampai dalam soal suami isteri nak berhubungan pun Islam bagi tahu, waqaddimu li anfusikum, maka dahulu oleh kamu bagi diri kamu akan amalan yang saleh. Kamu nak dapat anak ni, pendahuluan kepada anak yang baik ni, maka buat benda baik. Apa dia? Seperti bismillah ketika jima. Sabda Nabi SAW, man qala bismillah indal jima' fa atahu waladun falahu hasanatun bi'adadi anfati dhalikal walad wa adadi aqibihi ila yaumil qiyamah. Tu dia. Barang siapa baca bismillah ketika jima', maka datang akan dia oleh anak, maka baginya kebajikan dengan sebilang-bilang nafas, demikian itu anak. Mana-mana orang sewaktu nak bersama dengan isteri, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada nak doa pun tak ada, ingatlah. Bismillah saja. Mana-mana orang yang mendatangi isteri dia, tak dan doa pun tak dan, bismillah saja dan. Tu pun dah cukup dah. Dia kata, maka bila dapat anak esok ni, lahir anak tu, kebajikan yang Allah akan bagi dekat anak tu, sebilangan napas budak tu. Allahu Akbar. Seminit kita menapas berapa kali?
Maka demikianlah banyak kalinya kebajikan yang Allah bagi dekat anak tu. Dengan kerana apa? Dulu bapak dia dulu bismillah. Begitu. Dan sebilang-bilang nafas anak cucunya hingga hari kiamat esok ni, kalau keturunan dia pun duk sambung lagu tu juga, lagu dan bismillah dulu dan bismillah dulu, maka sentiasalah mereka ni dalam kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, kalau anak kita nakal, mau ingat balik, dan dah bismillah dulu. Dia lagu tu cerita dia. Awak budak ni pun larang, tak dengar, suruh tak mau nak ikut apa semua, mau renung balik. Dia tu kawan. Ada pasal rupanya yang budak ni pergi jadi lagu ni. Tuan percaya dah, bila benda ni mai daripada ayat Quran, bila benda ni mai daripada hadis Nabi, benda ni betul. Tuan percaya dah. Kita kadang-kadang terlepas pandang benda ni. Benda ni kalau dia mai daripada Quran, kalau dia mai daripada hadis, tentu betul. Berapa kali dah baru ni saya abang di masjid Jelutong, yang sahabat sakit perut, saudara dia lari pergi abang dekat Nabi, kata dia sakit perut. Nabi kata apa? Bagi madu dia makan. Dia ni pun balik cari madu bagi saudara dia makan. Makan tengok kau duduk menjadi-jadi perut dia. Lari pergi kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kau duduk teruk, dia kata. Nabi kata kat dia, bagi madu. Asal. Bagi madu. Balik mai dia kata Nabi suruh bagi madu juga. Makan lagi. Makan lagi. Tak mau nak elok juga perut dia. Lari pergi dekat Nabi. Ya Rasulullah, nampak makin karut. Nabi kata bagi asal. Nabi kata bagi madu. Balik mai bagi 3 kali. Lagi duk sakit pula. Dia mai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tak jadi ya. Nabi kata dah. Nabi kata perut saudara kamu itu dusta. Nabi kata Allah kok mana pun betul. Bagi asal. Bagi. Bila bagi pula hilang sakit dia. Betul Nabi kata. Nampak? Betul. Perut saudara kamu yang bermasalah, bukan hak Tuhan kata masalah. Tuan-tuan nampak keyakinan kita kena pergi sampai ke situ. Kalau benda tu Allah kata dalam Quran, han cincang aku 18 kerat, aku kata bagus. Kalau benda tu Allah sebut dalam Quran kata bagus, cincang kita 18 pun kita kata bagus. Kalau benda tu sabit daripada hadis yang sahih mengatakan benda tu bagus, hantar sah buat apa kat aku pergi kerja tengah laut pun aku timbul aku kata bagus. Pasal Nabi kata bagus. Bila keyakinan sampai di situ, itu iman yang jazam. 100% kita percaya kepada Allah dan Rasul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wattaqullah, dan takutlah olehmu akan Allah dengan ikut segala suruhnya dan jauhi segala tegahnya. Wa'lamu annakum mulaquhu, dan ketahuilah olehmu bahawa kamu itu lagi akan bertemu sekalian kamu akan dia, yakni akan Allah Ta'ala. Maka membalas Allah akan kamu segala amalan kamu baik dan jahat dengan jenisnya. Itu dia. Tuhan kata takutlah kepada Allah. Ingat satu hari semua orang balik menghadap Allah. Takutlah kepada Allah. Kaya pun balik menghadap Allah. Pangkat besar pun balik menghadap Allah. Atas dunia ni sombong, kuat, tunjuk sansing, orang semua takut kat kita pun satu hari balik menghadap Allah. Bila balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan balas berdasar amalan yang kita buat. Buat baik, Tuhan balas dengan kebaikan. Buat jahat, Tuhan balas dengan azab dia. Firman Allah, wa basyiril mu'minin, dan beri khabar suka olehmu akan segala orang mukmin yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan khabar jannah, yakni syurga. Wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung, wala taj'alullah urdatan li aymanikum. Ini pun satu benda yang penting. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum. Ni dia nak mai cerita pasal sumpah. Nak mai cerita pasal sumpah. Ini satu tajuk yang sangat penting. Sumpah ni pun macam-macam tuan-tuan. Kita nak kena tengok halus-halus benda ni. Sumpah ni macam mana dengan orang yang silap sikit nak sumpah. Silap sikit wallahi, silap sikit demi Allah. Macam mana kedudukan dalam agama? Quran kata apa orang yang macam ni? Macam mana pula orang yang sumpah sungguh-sungguh, lepas tu dia langgar sumpah? Apa nak jadi ke dia?
Kemudian ayat ni dia akan berlanjutan pi sampai satu cerita sampai satu peringkat suami melampau, dia sumpah dengan sumpah ilak kepada isteri dia. Sumpah ilak maksudnya sumpah dia tak mau nak bersama dengan isteri dia. Dia kata aku benci kau, aku meluat kau, aku tak mau sentuh hang dah sampai bila-bila. Tapi tak cerai. Tapi sumpah tak mau nak dekati isteri dia. Apa macam orang yang dah bersumpah macam ni kepada isteri dia, apa penyelesaian dia? Ini semua akan dibincangkan di dalam ayat yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Soalan, bolehkah kita bekerja di hotel ataupun kedai 7-Eleven ataupun sebagainya? Dia kata atau premis yang sewaktu dengannya pula, macam masa waktu semayang pula. Sedangkan bisnes mereka ini terlibat dengan arak dan sebagainya. Kita sembang ayat tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, arak semua kan. Dia kata macam mana kalau dia terlibat dengan satu bisnes yang duk jual arak? Tak boleh. Tak boleh. Bebaskan diri kita daripada terlibat dengan jualan yang seumpama itu, sebab arak ni sesuatu yang sabit secara qat'i, secara putus, secara muktamad dalam Quran akan haram dia. Dan haram arak ni saya dah baca di masjid ni dulu. Cerita pasal arak ni pun panjang dah kita baca. Cerita arak ni bukan haram kita minum saja, dia merawit macam-macam. Kawan hak pergi terlibat duk kutip buah anggur, kalau dia tahu anggur ni dikutip untuk tujuan buah arak pun dah kena dah. Sampailah kawannya jadi driver lori, tak ada pasal-pasal dia bawa lori Carlsberg dan sebagainya, ni semua dia sangkut habis. Jangan terlibat dengan benda-benda yang seumpama ni. Bumi Allah Ta'ala ni luas, banyak lagi peluang cari rezeki yang tu ada. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap dia. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Illa allazina amanu tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.